Doktor, sebagaimana yang kita tahu topik kita malam ni ialah topik tentang, topik yang kita bagi sama je ke perbankan Islam dengan konvensional, kan? Satu topik yang cukup hangat, satu topik yang cukup seingat saya lah, saya dah terlibat dalam bidang kewangan ini hampir 20 tahun. Daripada tahun Mhm. pertama saya berada dalam bidang ini sampai ke hari ini. Saya terlibat dalam bidang kewangan Islam ni daripada tahun 2003 sebagai ejen takaful, sebagai konsultan takaful. Hari ini tahun 2021. Tahun 2021 dah hampir-hampir 20 tahun saya terlibat dalam bidang ini. Memang daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis isu dibandingkan antara perbankan Islam dengan konvensional. Dikatakan bahawasanya perbankan Islam sama je zalim, sama je menindas, sama je dengan konvensional. Ada riba, ada hutang, kena bayar berkali-kali ganda. Jadi untuk round yang pertama ni doktor, mungkin doktor boleh ulas sikit apa pandangan doktor tentang isu yang berlaku ini, dan kemudian selepas pada ini saya minta rakan-rakan penonton boleh tolong tanya, boleh bagi soalan, dan kalau ada siapa-siapa yang nak live pun boleh. Kita boleh bagi link ni, siapa-siapa nak live ni. Boleh PM saja dekat Facebook, kita bagi live. Mana tahu nak tak setuju ke dengan doktor kan. Okey doktor, dipersilakan doktor untuk memanaskan pentas kita pada malam ni. Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Afian boleh panggil Ustaz lah. SMK Ustaz. Afian ni orang yang terkenal dalam bidang membentera skamer sebelum ni kan. Bersama-sama saya dalam berforum berseminar di JAKIM. Dulu saya ingat Alhamdulillah. di UKM pun pernah rasa. Betul pernah. Tu first time kita jumpa doktor. Itu first time jumpa. Jadi hari ni kita bersama lagi lah. Banyak kita di UM pun saya pernah jemput Ada pernah. Afian untuk program datang UM ceramah dekat student. Pada malam ni kita nak sembang isu ni lah, kita sembang santai je lah sebab tajuk pun macam santai. Nak pergi intelek sangat, nak pergi detail sangat susah juga. Jadi isu ni sebenarnya saya rasa isu yang evergreen lah sejak daripada penubuhan Bank Islam lagi kan. Bank Islam ditubuhkan pada tahun 1983 di Malaysia ni. Jadi sejak itu memang isu bank Islam yang tak Islamik ni, bank Islam riba ni memang ada lah. Sejak daripada dulu lagi. Sejak daripada penubuhan dia lagi. Sampai sekarang tak habis-habis. Kan? Jadi, dan kita kena faham lah sistem sebenarnya kan. Sebenarnya kita berada dalam sistem perbankan. So itulah yang punca utamanya. Yang orang nampak macam sama. Memang sama lah. Kan? Satu aspek memang sama. Nama pun bank. Sama-sama bank. Kan? Kontroversi tu kenyataan tu. Kenyataan yang kontroversi tu. Sama. Memang sama. Dia sudut bank tu sama kan. Jadi, kalau nak kata lain, memanglah dia ada perbezaan dia. Tapi dari sudut sistem itu dia berada dalam sistem perbankan. So sistemnya adalah sama dan dia adalah bank. So faham-fahamlah. Kalau bank kan. Jadi cuma kalau kita nak lihat, kita boleh lihat sistem perbankan Islam dalam pelbagai angle. Kan, dalam pelbagai angle. Pertamanya angle kita nak cari salah. Kan. Yang ni yang panas ni kan. Angle kita nak cari salah bank Islam. Biasanya orang yang nak cari salah bank Islam ni waktu part dia nak bayar je. Waktu part dia nak dapat loan tu, nak dapat approval tu, dia tak cari salah. Kan? Masa nak approval tu merayu-rayu kan, buat slip gaji situ sini nak beli kereta. Masa start bayar bulanan itulah yang dia rasa mula nak cari salah dah. Kenapa lah ambil untung berkali ganda kan. Jadi pak cari salah tu, pak membayarnya. Pak dapat duit tak salah. Jadi itu bermulanya situ. Itu banyak kritikan dia daripada situlah kan. Tapi kalau kita tengok dari sudut perbincangan akademik, saya sendiri alhamdulillah masa saya buat PhD di Jordan, saya ada guru-guru yang ramai, guru peringkat PhD sebab kat sana dia kena ambil kelas kan. Jadi ada guru yang memang support Islamic banking, ada guru yang semua guru ni profesor lah kan, yang kritik Islamic banking. Dia kritik habis-habisan kan. Dia kritik habis-habisan. Semua produk Islamic bank dia kritik kan. Ada kawan saya, Syekh Mutlaq Jasir, siapa ada follow YouTube dia banyaklah, dia aktif di YouTube, Syekh Kabir, ulama besar juga di Kuwait. Dia adalah staff Kuwait Finance House dekat Kuwait lah. Dan Syekh Mutlaq Jasir pada satu kelas itu, bila dikritik setiap minggu dia kritik semua produk bank Islam.
Lepas itu pada kelas yang terakhir tu Syekh Mutlaq bangun, dia kata, "Ya Ustaz, famadza baqiya lana lil bank islami?" Apa yang tinggal lagi untuk bank Islam nak beroperasi? Ya, semua salah, kan. Tapi tak apalah. Kita sebenarnya kita terbuka dalam kritikan kan bank Islam, sebab bank Islam kita faham sistem bank itu adalah sistem dia berasaskan sistem kita panggil financial intermediary, kan. So kat situ kita kena faham. Sistem bank adalah sistem financial intermediary, kan. Jadi macam saya sebut tadi, bagaimana mata kita nak lihat sistem bank itu? Yang pertamanya, kita kena lihat secara umum dulu, dia adalah sistem financial intermediary yang mana dia menghubungkan di antara unit kurangan dan unit lebihan dalam sistem ekonomi. Yang mana kita yang ada deposit banyak tu, kita deposit dekat bank. Yang mana orang nak buat loan apa semua tu, dia ambil financing daripada bank. So itu sistem dia, kan. So apabila sistem itu muncul, lebih kurang start daripada tahun 1930-an, berlaku perbincangan di kalangan fuqaha di Timur Tengah tentang sistem riba, ribanya kadar faedah. Pada masa itu, fatwa-fatwa tentang kadar faedah bank itu pun sendiri masih lagi tidak jelas sebenarnya, kan. Perbincangan awalnya. Lalu perbincangan semakin hangat sekitar tahun 1950-an, pengharaman riba faedah bank yang dianggap sebagai riba, kan. So itulah sistemnya. Sebila orang timbul isu bahawa sistem bank adalah riba, sebagaimana umat Islam nak hidup di dalam sistem yang riba, kan. Bagaimana umat Islam nak hidup di dalam sistem perbankan yang diperlukan dalam masyarakat tetapi semua urus niaganya riba. So di situlah bermulanya idea untuk mewujudkan perbankan Islam, kan. So macam saya sebut tadi, kita berada dalam sistem bank. So kita nak ubah semua sekali sistem bank itu, mungkin ada orang katalah sistem bank tak bagus kan, sistem bank create money out of debt. Tak apalah, itu kita cerita belakang-belakang lah, kan. Tapi apabila kita nak buat transaksi supaya umat Islam ini boleh berinteraksi dengan bank, bank boleh offer produk, bank boleh membantu masyarakat, kan. Jadi muncullah idea-idea untuk mengislamisasikan, bukan maksud islamisasi ni jadi bagus tak. Cuma nak bagi halal je. Nak bagi harus je. Kan? Kita kena ingat, bank Islam ni, akad dia harus. Macam kalau kita makan giabok lah. Giabok kan. Giabok lembu ni. Sup giabok tu, Afian suka giabok. Suka giabok. Sedap. Giabok tu bagus tak untuk kesihatan giabok? Seduk lagi kan. Dengan straw lagi. Lemak-lemak dia tu. Jadi halal kan? Halal. Siapa tak kata haram? Halal. Tapi ialah kadang-kadang benda halal ni pun dia bukannya benda bagus, kan. Jadi sistem bank pun macam tu lah. Ada produknya yang bagus, ada produknya kalau kita ambil berlebihan dia tak bagus. Macam Afian selalu sebut neraka wang tu kan. Neraka dunia tu kalau kita ambil loan lebih daripada kemampuan. Neraka hari akhirat kalau kita cari loan yang berasaskan riba. So untuk jadikan akad-akad yang riba ni, ulama berijtihad lah. Ulama berijtihad cuba islamisasikan akad, kan. Berasaskan dalil-dalil Quran, hadis, berasaskan fiqh muamalat. Jadi ulama cuba membetulkan akad dia. So ulama carilah aset-aset yang kita boleh jadikan sebagai aset jual beli. Kan? Sebab Islamic Bank tak boleh bagi pinjaman, tidak boleh menggunakan akad qard. Kemudian kalau nak bagi kalau nak bagi akad qard dia nak duit boleh, nak bagi duit nak kena lebihan. Lebihan tak boleh. So kena carilah akad pinjaman. So bank Islam kena membeli produk dan jual. Beli produk dan jual. So itulah cara bank Islam beroperasi, dia kena melibatkan produk. Sebenarnya kalau kita kaji dari segi ekonomi pun dia ada beza. Pembelian produk yang melibatkan produk yang tanpa melibatkan produk. Dia ada perbezaan dari sudut perkembangan ekonomi lah. So itu secara umumnya sistem perbankan Islam ni. Saya rasa itu setakat tu dululah untuk mukadimahnya, kan. Mungkin saudara Afian nak tanya apa-apa bolehlah.